Allahu Akbar, 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 Allahu Akbar kabira. Walhamdulillahi hamdan katsira mubarakan fih. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Lahul mulk wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Al-badrud dujja was sirajul munir. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wattabi'ina bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Faya ibadallah ittaqullah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa faqad fazal muttaqun. Wahai hamba-hamba Allah, bertakwalah kamu kepada Allah dengan mengikut segala perintah dan meninggalkan segala larangannya. Dan carilah bekalan, maka sesungguhnya sebaik-baik bekalan yaitu bertakwa kepada Allah, maka berjayalah mereka yang bertakwa. Marilah kita mensyukuri nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita peluang pada hari ini untuk menyambut hari raya dengan penuh keberkatan dan kemuliaan. Tahun ini kita menyambut hari raya dalam keadaan suasana berbeza daripada tahun-tahun sebelumnya. Solat sunat Aidilfitri diadakan di rumah dan tidak dibenarkan untuk balik ke kampung masing-masing. Walaupun kita rasa sedih dan hiba menyambutnya, namun Islam mengajar supaya kita bersabar, bertawakal, bersyukur dan redha dalam menghadapi wabak COVID-19 ini. Pastinya diganjarkan pahala oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan fadilat dan kelebihan. Fadilat syahid bagi mangsa yang meninggal dunia. Fadilat bersabar menghadapi ujian kerana bertugas dan kesakitan. Fadilat bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala setelah berusaha dan berikhtiar, dan fadilat bersyukur sekiranya berjaya mengarungi ujian yang dihadapi. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, selamat tinggal Ramadan tahun ini. Ramadan telah meninggalkan kita pada tahun ini, bulan yang sentiasa dirindukan kerana keberkatan dan fadilatnya. InsyaAllah selamat bertemu lagi pada tahun hadapan. Jika dipanjangkan umur dalam keadaan sihat wal afiah, panjatkan doa ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dikurniakan kesihatan yang dihiasi dengan takwa dan dilanjutkan usia dengan melakukan amal soleh. Semua itu merupakan kelebihan yang diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sekiranya beristiqamah bersama Islam yang sebenar. Istiqamah bersama Islam yang sebenar, yang sebenar-benarnya ialah menjaga iman dan melaksanakan amalan dengan betul mengikut ajaran Allah Subhanahu wa Ta'ala dan Rasulnya. Ia dapat ditunaikan dengan sempurna dalam perkara yang mampu dilaksanakan dengan niat yang ikhlas, serta berazam melakukan perkara yang tiada kemampuan sehingga ada peluang dan tiba masanya. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian, sabda Rasulullah SAW dalam satu hadis kudusi yang diriwayatkan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berfirman, Inna Allah kataba hasanati wa sayyiati thumma bayyana dhalika faman hamma bihasanatin falan ya'malha kataba Allah indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha kataba Allah azza wa jalla indahu ashra hasanatin ila 700 dhafin
ilal ad'afin kathiratin wa in hamma bisayyi'atin falan ya'malha katabaha Allahu 'indahu hasanatan kamilatan wa in hamma biha fa'amilaha katabaha Allahu sayyi'atan wahidatan. Rawahu Bukhari wa Muslim. Sesungguhnya Allah memerintahkan supaya ditulis segala amal yang baik dan jahat. Kemudian dia menyatakan sesiapa yang bercita-cita untuk melakukan amal yang baik belum tiba lagi melaksanakannya, dituliskan untuknya satu pahala yang sempurna. Dan jika dia bercita-cita kemudian melaksanakannya, ditulis bagi dirinya kadar pahala sekurang-kurangnya 10 kali ganda, sehingga ada yang digandakan kepada 700 kali ganda dan beberapa kali ganda lagi. Sekiranya ada yang bercita-cita yang melakukan kejahatan, tiba-tiba tidak melakukannya, dituliskannya untuknya satu pahala yang sempurna bagi amal yang baik. Sekiranya dia melakukan kejahatan itu, ditulis satu dosa sahaja. Riwayat Bukhari dan Muslim. Alangkah melimpahnya rahmat Allah Ta'ala, limpah rahmat Allah Ta'ala kepada seseorang yang beriman, walaupun diri mereka melakukan kejahatan, kemudian insaf. Oleh itu pentingnya mempunyai iman atau akidah yang betul, yang sangat bernilai di sisi Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Betapa besarnya iman itu, sehingga diwayatkan di dalam hadis yang sahih bahawa di hari akhirat nanti ada orang yang mendapat rahmat Allah Subhanahu Wa Ta'ala kerana iman yang dimilikinya, sekalipun dirinya mempunyai dosa yang sangat banyak, sehingga sayup mata memandang dan putus pengharapannya untuk membebaskan diri daripada api neraka. Tiba-tiba dosanya diampun oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan terus masuk ke syurga kerana mempunyai iman dan percaya bahawa tidak ada Tuhan yang sebenar melainkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala, walaupun tanpa amalan yang soleh kerana kejahilan atau ketelanjurannya. Sebaliknya pula Allah Subhanahu Wa Ta'ala menegaskan bahawa seseorang yang kafir dan syirik melakukan penyekutuan kepada Allah dengan sesuatu yang lain, dengan mengadakan Tuhan selain daripada Allah, maka akan ditolak semua amalan baiknya di akhirat nanti. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qul afara'ayallah ta'muruni a'budu ayyuhal jahilun walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika la in asyrakta la yahbatanna amaluka wa la takunanna minal khasirin balillah fa'bud wa kun minal syakirin. Surah Az-Zumar ayat 64 hingga 66. Katakanlah wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada orang-orang yang musyrik itu, sesudah jelas dalil-dalil keesaan Allah yang demikian, patutkah kamu menyuruhku menyembah atau memuja yang lain daripada Allah? Wahai orang-orang yang jahil, dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu wahai Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan kepada nabi-nabi yang terdahulu daripadamu, demi sesungguhnya jika engkau dan pengikut-pengikutmu menyekutukan sesuatu selain daripada Allah, tentulah akan gugur amalmu dan engkau akan tetap menjadi orang-orang yang rugi. Janganlah menyembah selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Bahkan apabila beribadah, maka hendaklah engkau menyembah Allah semata-mata dan hendaklah engkau menjadi orang-orang yang bersyukur. Surah Az-Zumar ayat 64 hingga 66. Betapa keras amarah Allah SWT terhadap sesiapa yang rosak atau tidak ada iman yang sebenar. Seakan mustahil berlaku sekalipun kepada para rasul alaihi wassalatu wassalam, termasuk rasul akhir zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang maksum. Akan tetap ditolak segala amal soleh mereka sekiranya melakukan perbuatan syirik terhadap Allah kerana telah terbatal iman mereka. Sesuatu perkara yang mustahil berlaku kerana Rasul sallallahu alaihi wasallam dipilih dan dipelihara oleh Allah SWT
untuk menyampaikan Islam dan menjadi contoh teladan kepada seluruh manusia. Namun Allah SWT menunjukkan amarah yang paling keras kerana kepada sesiapa yang tidak beriman atau merosakkan akidah iman dan akidah mereka. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Walladzina kafaru a'maluhum kasarabin baqi'atin yahsabuhu dzum'anu ma'an hatta idza ja'ah lam yajidu syai'an wa wajadallahu 'indahu fawaffahu hisabah wallahu sari'ul hisab." Surah An-Nur ayat 39. Dan orang yang kafir pula, amal-amal mereka adalah umpama riak sinaran panas di tanah rata yang disangkakan air oleh orang yang dahaga. Lalu ia menuju ke arah itu, sehingga apabila mereka datang ke tempat itu, tidak didapati sesuatu pun apa yang disangkakan itu. Demikianlah keadaan orang kafir yang tidak dapat faedah dari amal mereka sebagaimana yang disangkakan, dan mereka tetap mendapati hukum Allah di sisi amalnya. Lalu Allah menyempurnakan hitungan amalnya serta membalasnya, dan ingatlah Allah amat segera hitungan hisabnya. Maka sejahat-jahat orang yang beriman tetap lebih baik daripada sebaik-baik orang yang kafir dalam perjalanan hidup di dunia hingga akhirat. Islam hanya mengizinkan muamalat kehidupan di dunia dan bermasyarakat dengan orang bukan Islam secara baik, namun mengharamkan diberikan wala kesetiaan kepada bukan Islam demi kepentingan duniawi tanpa perhitungan akhirat, sehingga menggadaikan prinsip akidah dan syariat Allah Subhanahu wa taala, termasuk perkara-perkara yang dinaskan tanpa diizin berijtihad. Sirah Nabawi menjadi model batas sempadan perpaduan petunjuk Allah Subhanahu wa taala daripada Al-Quran. Adapun amal soleh yang dibina atas landasan iman atau akidah yang menjadi jambatan menuju ke alam akhirat sangat luas lampangannya. Sama ada dalam perkara jasad, ruh dan akal serta seluruh cara hidup, termasuk dalam hubungan manusia dengan Allah, hubungan manusia sesama manusia terhadap diri sendiri, keluarga dan masyarakat, dan hubungan dengan makhluk lain seperti binatang, tumbuh-tumbuhan dan lain-lain, termasuk juga dalam perkara ibadat, kebajikan diri dan akhlak yang mulia berdasarkan iman, kebajikan dan akhlak yang mulia. Ramadan adalah madrasah, sekolah yang membina syakhsiah jati diri yang disimpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Firman Allah Subhanahu wa taala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Surah Al-Baqarah ayat 183. Wahai orang yang beriman, kamu diwajibkan berpuasa sebagaimana diwajibkan ke atas orang yang terdahulu daripada kamu, supaya kamu bertakwa. Ayat ini ditujukan kepada orang-orang yang beriman dengan kewajipan beriman dan beramal soleh, khususnya ibadah puasa yang bersifat jasad, ruh, akal dan harta, serta membentuk keinsafan dalam masyarakat yang berpandukan petunjuk Allah Subhanahu wa taala, iaitu Al-Quran, dengan menghayati sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala, khususnya sifat kalam dan ilmu. Juga meyakini bahawa itu maha mendengar, bahawa Allah Ta'ala itu maha mendengar, maha melihat dan maha suci daripada segala kekurangan. Puasa juga mendidik kepercayaan kepada perkara yang gaib, di antaranya percaya kepada para malaikat yang mulia dan perhitungan dosa dan pahala syurga dan neraka. Maka kepuncak jati diri seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala ialah sifat takwa yang menentukan martabat manusia, sama ada yang menjadi lebih mulia daripada malaikat atau lebih hina daripada binatang. Allah Subhanahu wa taala memilih agar diturunkan Al-Quran pada bulan Ramadan ke langit dunia sebelum diwahyukan kepada Rasulullah SAW untuk menjadi petunjuk kepada manusia yang ditugaskan sebagai khalifah di atas muka bumi, dan ditabiah dengan kewajipan berpuasa untuk menekan hawa nafsu sendiri, walaupun dalam perkara yang menjadi rukun kehidupan manusia.
apatah lagi dalam perkara yang diharamkan. Allah Subhanahu wa taala menegaskan konsep iman yang sebenar berpandukan firman-Nya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran an yakuna lahumul khairatu min amrihim wa man ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina. Dan tidaklah harus bagi orang yang beriman, baik lelaki maupun perempuan, apabila Allah dan Rasulnya menetapkan keputusan mengenai sesuatu perkara, tidaklah harus mereka mempunyai hak untuk memilih ketetapan sendiri mengenai urusan mereka. Dan sesiapa yang tidak taat kepada hukum Allah dan Rasulnya, maka sesungguhnya dirinya telah sesat dan kesesatan yang jelas nyata. Surah Al-Ahzab ayat 36. Ramadan bukan sahaja dilihat dari segi besar ganjaran pahala dan fadilat amalannya, tetapi juga peranan dalam mendidik orang yang beriman supaya mengeratkan hubungan dengan Allah melalui amal ibadah yang menjadi tujuan manusia diciptakan, dan melaksanakan kewajiban khilafah mentadbir bumi serta memakmurkannya dengan menunaikan amanah yang sebenar. Seterusnya, menunaikan kewajiban melaksanakan syariat Allah yang sempurna, adil dan berhikmah oleh manusia yang jauh perjalanannya menuju wawasan yang tidak tamat dengan kematian, seperti dalam cerita filem riwayat kehidupan dunia sahaja. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum thumma yumitukum thumma yuhyikum thumma ilaihi turja'un. Huwallazi khalaqa lakum ma fil ardi jami'a thumma istawa ila as-samaa'i fasawwahunna sab'a samawat wa huwa bikulli syai'in alim." Bagaimana kamu tergamuk kufur kepada Allah, padahal kamu dahulunya mati, belum lahir, kemudian dia menghidupkan kamu, setelah itu dia mematikan kamu, kemudian dia menghidupkan kamu pula pada hari akhirat. Akhirnya kamu dikembalikan kepadanya untuk diberi balasan bagi segala yang kamu kerjakan. Dialah Allah yang menjadikan untuk kamu segala apa yang ada di bumi, kemudian dia menuju dengan kehendaknya ke arah bahan-bahan langit, lalu dijadikan 7 langit dengan sempurna, dan dia maha mengetahui akan tiap-tiap sesuatu. Surah Al-Baqarah ayat 28 hingga 29. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Afahasibatum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Fata'ala Allahul malikul haqq. La ilaha illa huwa rabbul arsyil karim. Surah Al-Mu'minun ayat 115 hingga 116. Maka adakah perutut kamu menyangka bahawa kami Allah hanya menciptakan kamu dari tiada kepada ada sahaja dengan tiada sebarang hikmah pada penciptaan itu, dan kamu menyangka pula tidak akan dikembalikan kepada kami? Maka dengan yang demikian, maka tinggi Allah yang maha menguasai seluruh alam lagi yang tetap benar. Tiada Tuhan melainkan dia, Tuhan yang mempunyai arasy yang mulia. Surah Al-Mu'minun ayat 115 hingga 116. Barakallahu li wa lakum fil kitabi was sunnah wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wal hikmah. Aqulu qawli hadza wastaghfirullah li wa lakum wa li jami'il muslimin wal muslimat innahu huwal ghafurur rahim. Allahu Akbar, Allahu Akbar,
Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina wa sahbihi wa man tabi'ahu wa nasarahu wa walah. Amma ba'd. Fa ya ibadallah, usikum wa iya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Muslimin dan muslimat sekalian, marilah pada hari raya ini kita merasakan betapa besarnya nikmat iman dan nikmat Islam yang dikurniakan kepada kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Hanya kematian di dalam iman dan Islam saja yang diredai oleh Allah, sebagaimana firman-Nya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, ya ayyuhallazina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Surah Ali Imran ayat 102. Wahai orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, dan jangan kamu mati malaikat kamu di dalam keadaan beragama Islam. A'udzubillahi minasyaitonir Pada hari ini juga hendaklah kita ingat betapa besarnya nikmat persaudaraan Islam yang dianjurkan di dalam Islam. Tanda iman seseorang ialah dia kasih kepada saudara seagama sebagaimana dia kasih kepada dirinya sendiri. Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Rawahu Bukhari. Tidak beriman seorang kamu sehingga dia kasih kepada saudaranya sebagaimana kasihnya kepada dirinya sendiri. Riwayat Bukhari. Sehubungan itu hendaklah lahir di dalam hati setiap orang Islam akan perasaan sedih terhadap bala bencana dan kesusahan yang menimpa umat Islam di seluruh dunia. Sama ada mereka yang dilanda peperangan, kemiskinan, kebuluran, dizalimi dan dibunuh serta ditindas seperti yang berlaku di Palestin, di Syria, Yaman, Rahia, Uru, Kashmir dan sebagainya. Jika tidak mampu membantu mereka yang dengan wang ringgit dan tenaga, sekurang-kurangnya melalui doa dan munajat kepada Allah supaya Allah memberi pertolongan kepada mereka dan membebaskan mereka daripada penderitaan dan kezaliman. Muslimin dan muslimat sekalian, pada hari yang mulia dan penuh barakah ini, marilah kita memperbanyakkan ucapan salawat dan salam ke atas junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah menyampaikan Islam kepada kita setelah melalui berbagai bentuk jihad dan pengorbanan. Ini sebagai tanda kasih kita kepada baginda sallallahu alaihi wasallam. Inilah tanda kita kasih kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kerana Nabi bersusah payah membawa Islam dan menyelamatkan umat manusia daripada azab yang sangat besar, iaitu azab api neraka. Ya Allah Ta'ala rakamkan melalui ucapan selawat dan salam sebagai mematuhi perintah Allah di dalam Al-Quran. Berselawatlah kita. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Surah Al-Ahzab ayat 56. Sesungguhnya Allah dan malaikatnya berselawat memberi segala penghormatan dan kebaikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepadanya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penghormatan yang penuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Sayyidina Ibrahim fil alami innaka hamidun majid. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat. Rabbana ighfir lana dhunubana wa dhunuba walidina
وارحمهما كما ربونا صغارا ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين والنفاق والمنافقين والظلم والظالمين. اللهم إنا نجعلك في نور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم رد كيدهم على نهورهم. اللهم بدد شملهم وفرج جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلب من كلابك. اللهم انصر إخواننا المجاهدين والمستضعفين في فلسطين وفي غزة وفي سوريا وفي كشمير وفي إيران وفي أورو وفي جنوب تايلاند وفي كل مكان وفي كل زمان. اللهم قوي عزائمهم واجمع كلمتهم وثبت أقدامهم وانصرهم على أعدائهم. اللهم آت أنفسنا تقواها وزكيها أنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أصلح سلطاننا وأئمتنا وولاة أمورنا واجعل ولايتنا في من خافك واتقاك يا رب العالمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم اختم لنا بحسن الخاتمة ولا تختم علينا يا الله بسوء الخاتمة برحمتك يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد.